kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, seringkali kami lupa bahwa kami dipanggil untuk maksud Tuhan yang besar. 主啊，很多时候我们忘记了，你呼召我们是有更大的计划。 Kami menikmati, mensyukuri keselamatan, tetapi kami lupa ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan. 我们因着你给我们救恩而感谢主，但是我们忘记了有许多人还没有在救恩里面。 Kami merasakan keindahan relasi dengan Tuhan, tapi kami melihat ada begitu banyak orang ya Tuhan belum memiliki relasi yang seperti demikian. 主啊，我们能够享受跟你一起密切的关系，但许多的人还没有跟你建立一个关系。 Ya Tuhan, ampuni kami. 主啊，求主你赦免我们。 Kami sungguh rindu ya Tuhan melalui hidup kami yang hanya satu kali ini. 主啊，我们渴望借着我们一次的生命， Hidup yang adalah anugerah dari Tuhan ini. 这个生活是你赐给我们的， Kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. 让我们成为你荣耀的器皿。 Kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. 求主你使用我们成为多国多民的祝福。 Kami tahu ya Tuhan, kami perlu teguran, peneguhan, penghiburan, topangan dari firman-Mu. 主啊，我们是的，我们知道需要从你话语而来坚固我们，来粉收我们，来坚定上帝给我们的呼召。 Karena itu pagi hari ini ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap 主啊， kami. 因此你求主你对我们说话。 Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami boleh memahami kebesaran dan keagungan firman-Mu itu. 主啊，我们也祈求圣灵在我们中间动工，让我们真的能够明白，能够了解你那伟大的圣言。 Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami ya Tuhan, menyelami kedalaman firman-Mu. 所以我们也求主你圣灵跟我们同在，让我们真正进入在你的话语里面。 Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan bekerja di tengah kami, mendorong hati setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh meresponi firman-Mu dengan taat dan setia. 主啊，我们也渴望圣灵在我们每一位弟兄姐妹工作，让我们真正的能够回应，能够施行出来你的话语。 Tuhan, Engkau Allah yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. 主啊，你是鉴察人心的神， Engkau tahu pergumulan, kelemahan, kekurangan kami. 你知道我们的困难挣扎，我们的软弱， Dan itulah yang membuat kami membuka hati kami di hadapan-Mu untuk Engkau jamah ya Tuhan. 因此我们在你面前敞开我们的心，求主你触摸我们。 Karena kami percaya Engkau lah Allah yang sanggup mengubah kami sekalian lebih berkenan bagi-Mu. 我们相信你能够改变我们的心，让我们更加的蒙你所悦纳。 Berkati waktu di depan kami. 求主你祝福我们前面的时间， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名祈求， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. 大家请坐， Shalom. 大家平安。 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早安！ Senang sekali pagi ini boleh beribadah bersama saudara dan berkesempatan membagikan firman Tuhan. 很高兴今天可以在大家中间侍奉，分享神的话语。 Saudara, selama bulan ini saudara diajak untuk belajar bersama tentang gereja. 那么这个月呢，我们所分享的主题是关于教会。 Dan hari ini kita akan belajar tema gereja sebagai tubuh Kristus. 那么今天的主题是教会是主的身体。 Saudara, mari kita membuka kitab suci dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang keempat. 我们来打开以弗所书第4章。 Efesus 4, saudara, kita perhatikan mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. 以弗所书第4章的第1到第16节，第11到16节。 Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan saudara demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 以弗所书第4章第11到16节，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赐给人。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，
只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟愿爱心说诚实话，凡事长进，连与元首基督全身都靠他联络的合适，百解各按各职，照着个体的功愿彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Ayat 16 sekali lagi saudara, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 第16节再重复一次，全身都靠着他联络得合适，百解各按各职，照着个体的功愿彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们念圣经就到此。 Saudara, saya di dalam pelayanan sering bertemu dengan pemimpin gereja yang mengeluh. 在我的侍奉里面，经常碰到一些教会的领袖，他们有这样的一个怨言。 Tentu yang dimaksud bukan gereja di sini, saudara, gereja 当 yang 然不 jauh 是 di sana. 在我们中间的教会，是很远很远的教会。 Saudara, mereka mengeluh katanya pada zaman ini tidak mudah mendapati orang-orang Kristen yang memiliki kecintaan atau kepedulian terhadap gerejanya. 他们就说，在这样的一个时代里面，很少碰到有真正关心教会事工的信徒。 Memang banyak orang datang ke gereja. 是的，有很多人来教会敬拜， Tetapi yang sungguh memiliki kecintaan, kepedulian terhadap gereja tidak mudah didapatkan. 但是真正有心爱着教会、关心教会的侍奉的人很少很少。 Saudara, kalau kita pikir mengapa demikian? 我们想，为什么这样子呢？ Saya kira salah satu saudaraku, di satu sisi hidup manusia itu memang hari ini semakin kompleks. 因为在一方面来讲，今天我们人碰到的问题越来越多、越全面。 Berbagai pilihan dengan mudah tersaji di depan kita. 在我面前有许多各种各样的选择。 Seseorang itu bisa menjadi anggota dari perkumpulan yang begitu beragam. 一个人能够成为多种多样的那个俱乐部的成员， Kelompok-kelompok yang begitu banyak. 有许多的会员在外面，我们可以参加。 Sehingga waktu, kecintaan, kepedulian itu terpaksa saudaraku memang harus dibagi-bagi. 以致我们的个人的爱好、我们的关心、我们的负担，也分在这样不样的各样的那些团体里面。 Di dompet orang-orang zaman sekarang ada kartu-kartu keanggotaan dari banyak perkumpulan, banyak anggota. 在我们的钱包里面有许多俱乐部或者社会的团体的会员。 Kartu gereja itu cuma salah satu di antaranya. 那么我们成为荣耀堂会有的只是其中一个会员而已。 Belum lagi ditambah dengan berbagai tekanan, tuntutan kehidupan. 还有更多的我们所要面对的挑战，或者对我们的要求等等困难。 Pertanyaan yang sering muncul, saudara, 很多有这样的一个问题， mungkin yang kita pernah dengar atau mungkin bahkan kita pernah katakan, 或者我们自己向别人发问，或者我们也面对同样的问题。 apa masih sempat mikirin gereja? Wong mikirin hidup sendiri, keluarga sendiri saja pusing. 是否我们真的还有时间去考虑教会的事工呢？我们自己想自己的问题、家庭的问题，我们都来不及了。 Belum lagi ditambah saudaraku dengan zaman yang pragmatis. 还有我们的社会，我们现在是一个使用的时代。 Orang yang datang saudaraku pada motivasi ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang dia butuhkan, sesuai dengan yang dia suka. 来到教会做礼拜的，他也想得到一些对于他自己有实用帮助的。 Apalagi faktor banyaknya gereja hari ini. 更何况我们周围有许多的教会。 Membuat orang merasa kalau saya nggak cocok sama satu gereja, ya saya pilih yang lain. 那么人就会说，如果我来到这个教会呢，他觉得不适合他的需要，他就会换到另外一个教会。 Ada orang kalau merasa gereja ini kurang itu. 有人来到教会中间就觉得这个教会缺乏这个，又没有那个。 Boro-boro dia bertanya apa yang saya bisa tambahkan, isikan di sana. 他也不会自己想说，我能够为教会贡献，做出什么。 Dia lebih senang memilih yang lain, yang lebih bisa memenuhi dia, bukan dia memenuhi apa yang dibutuhkan di 他 sana. 更想选择另外一个教会，会帮助他，会给他所要的。 Tidak mudah di zaman ini menemukan orang-orang yang sungguh cinta
peduli dengan gerejanya. 在这样的一个时代，很难找到一个真心关怀、真心爱他教会的人。 Saudara, kalau memperhatikan fenomena ini, 如果我们看这样的一个现象， saya kira kita memang perlu bertanya dengan lebih mendasar lagi. 我觉得我们需要更根本的、更彻底的来问： Mengapa kita perlu bergereja? 我们为什么要建立教会，要有教会的生活呢？ Bukankah iman itu personal sifatnya? 岂不是我们的信心是属于个人的问题呢？ Mengapa kita perlu bergereja? 为什么我们需要教会的团体呢？ Saudara, jelas ke gereja itu bukan karena kewajiban agama. 弟兄姐妹们，我们来到教会来做礼拜，不是因为宗教的教导， Bukan karena banyak orang-orang yang beragama itu pergi ke tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Sebagai orang Kristen, saya juga harus pergi ke tempat ibadah saya, gereja. 不是因为每一个不同宗教的人，他们都有他们宗教敬拜的地方，所以我是个基督徒，我要来到教堂。 Jelas gereja itu juga bukan soal supaya kita bisa menyembah, memuji Tuhan. 来教会也不是单单我们能够赞美敬拜上帝， Karena bukankah pujian penyembahan itu bisa dilakukan dimanapun? 因为我们的敬拜赞美也在任何一个地方都能够施行出来。 Yesus pun mengatakan bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung ini engkau menyembah Tuhan. 因为耶稣也说，不是在耶路撒冷，也不是在你所说的这个山上， Tetapi di mana saja di dalam roh dan kebenaran. 但是在人的心灵、诚实里面都能够敬拜神。 Saudara, konsep Kristen mengatakan 弟兄姐妹们，在我们基督教的观念里面， bergereja itu tidak sama dengan ke gereja. 我们所谓的教会的组织，我们教会的生活，跟我们去教会是不一样的。 Karena ketika kita berbicara soal gereja bukan hanya semata bangunannya 因为我们说到教会，不是说的教堂这个建筑物， atau gedung tempat ibadahnya. 或者我们在一个地方，我们能够在一起聚集。 Sehingga kalau gereja itu diruntuhkan, dibakar, ditutup, 以致如果那个建筑物或者教堂它被人家毁坏、被人家烧毁， maka gedungnya saja yang tidak berfungsi, namun gereja akan tetap ada. 那个地方是不见的，但是教会的信徒人还是有。 Kalau kita memperhatikan surat Efesus, saudara, mulai pasal pertama sampai pasal yang ketiga, 如果我们看以弗所书第1章到第3章， maka kita melihat bahwa gereja itu berbicara tentang kumpulan orang-orang kudus. 里面就说到教会是关于我们这些圣徒们，我们聚集在一起， Persekutuan anak-anak Tuhan 神儿子们一起的团契。 yang sudah Tuhan pilih sejak dunia diciptakan, bahkan sebelum dunia diciptakan. 这些相信主的儿女们，就是上帝在创造宇宙万物之前已经被蒙他所拣选。 Itu artinya gereja mestinya bukan hanya sekedar tempat pertemuan. 所以所谓的教会呢，不是一个地方像教堂那样这个地方而已。 Tetapi ketika berbicara soal gereja, kita berbicara soal kehidupan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun, saling melayani. 但是我们说到教会，我们就说到教会的身体、教会的生活，我们有过着一个彼此相爱、彼此建立、彼此勉励的生活。 Waktu kita mengatakan kita bertemu dengan si A, 当我们说我们碰到某某人的时候， itu bukan berbicara soal aku sudah ketemu dia tadi waktu kebaktian di gereja, 我们说跟他见面，不是说我们在教会的时候见到他， tapi berbicara soal persekutuan yang mestinya ada antara aku dan dia. 乃是说我跟他之间，我们在主里面，我们有一个交通， Bukan sekedar tahu, kenal karena pernah duduk sebelahan. 不是因为彼此我们在教堂的时候做礼拜，他坐在我的旁边，我坐在他的隔壁， Tetapi kenal, paham karena pernah mendoakan. 但是因为我们真正的认识他，知道他的需要，我们为他彼此代祷， Pernah memperhatikan. 我们曾经关心过他。 Saudara, adakah kehidupan yang seperti itu? 弟兄姐妹们，是否有这样的一个生活团契在我们教会当中， Atau di dalam bahasa tema kita hari ini, 或 saudara. 者在我们的主题里面， Gambaran yang dipakai oleh Paulus 保罗所描述的一个图画， di dalam inspirasi Roh Kudus. 圣灵给他一个感动。 Paulus menyebut gambaran itu sebagai tubuh Kristus. 保罗就说，我们教会呢，就是耶稣基督的身体。 Gereja bukan sekedar organisasi, 教会不单单是一个组织， tetapi merujuk kepada organisme 但是说乃是一个生物， yang hidup, 是一个活生生的 yang 生物， aktif, 能够自动的， yang dinamis, 是有能够它能够自主的来表现， yang bertumbuh. 它能够成长。 Gereja adalah tubuh Kristus. 教会乃是耶稣基督的身体。 Nah, saudara, dari bacaan kita hari ini, 今天我们所念的， saya ingin mengajak kita melihat
3 hal penting, saudaraku, 我想跟大家分享3点， yang berhubungan dengan gambaran gereja sebagai tubuh Kristus. 描述到教会是耶稣基督的身体。 Dengan melihat ketiga hal ini, saudara, kita dapat melihat apa sebenarnya peran atau tanggung jawab kita. 借这三点呢，我所分享的，希望大家能够明白我们的责任以及我们所扮演的角色。 Dan dengan demikian saya berharap kita sekalian, saudara dan saya, kita boleh lebih bergairah lagi bagi gereja, 也希望借此分享，我们能够有爱心关怀教会， bagi Tuhan. 为神的缘故。 Saudara, ketiga hal penting itu adalah 这3点， keutamaan Allah, 第一就是上帝是最主要的， pertumbuhan anggota, 然后是会有的成长，信徒的成长。 dan tanggung jawab 第3 pelayanan. 就是我们侍奉的责任。 Mari kita lihat satu persatu. 我们一个一个的来看。 Yang pertama, ketika digambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, 首先就说，教会是基督的身体， di dalamnya mengandung pengertian gereja dalam keilahian inisiatornya. 说到教会是因为它的上帝神圣的来源而来的， Yang memulai adalah Allah. 来开始这个教会的来源的旨意是从上帝而来的， Yang mendesain adalah Allah. 策划这一切的是上帝， Yang merancang adalah Allah. 所计划的是上帝， Yang menciptakan gereja adalah Allah. 创造教会也是神。 Saudara, bagian yang kita baca ini dimulai dengan satu kata dalam bahasa Indonesia di sana. 在这里我们刚才念的有从这样的一句开始说， Ialah, 就是说他是因着他， yang artinya dialah, 就是他，这是他是主要的原因， Tuhanlah, 就是主是主要的原因， Allah lah. 神是我们的原因， Dialah yang memulai, saudara. 是他所开始的， Dialah yang membentuk gereja. 是他建立的教会， Dialah yang merancangnya. 他所设计的教会。 Bahkan saudaraku, sebenarnya di surat Efesus hal itu ditekankan dengan luar biasa. 在以弗所也特别注重这个事情。 Kalau saya ajak saudara membaca pasal yang kedua, 如果我们看第2章的话， pasal yang kedua berbicara tentang hidup Kristen. 第2章描述到关于基督徒的生活， Hidup yang di dalam dosa awalnya dimurkai Allah, lalu oleh anugerah Tuhan diselamatkan. 说到一个信徒之前呢，是活在罪恶里面，被上帝所应该所灭亡的，但是因为主的救赎，那么成为上帝的儿女。 Nah, yang menarik pasal 2 ayat 10, saudara. 那么在第2章第10节这么 Paulus 说， mencatat demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 那在这里第2章第10节就说到，我们原是上帝的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们所行的。 Saudara, ini artinya Tuhan tuh menciptakan saudara dan saya. 意思就是说，上帝创造了我们， Lalu Tuhan tuh menyelamatkan saudara dan saya. 然后他又拯救了我们， Ada tujuannya. 他有他的目的， Dia mau kita hidup di dalam tujuan itu. 他要我们活在这样的一个目标， Yang disebut sebagai pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. 就是里面说的善功，就是上帝已经所预备的善功。 Apa itu? 什么呢？ Nah, yang menarik bagi saya, saudaraku, ayat itu dilanjutkan di ayat yang ke-11 dan seterusnya. 然后第10节后面的我们就看到一直连下来就11节，然后继续下去。 Ayat 11 sampai 22 itu berbicara soal kesatuan di dalam gereja. 11到22节说到教会的合一， Dipersatukannya orang Yahudi dan non-Yahudi 犹太人跟非犹太人也要合而为一， sebagai umat Allah, 成为上帝的子民， sebagai tubuh Kristus, 成为耶稣基督的身体， sebagai gereja. 就是我们教会。 Dengan kata lain, 换一句话说， bergereja 我们成为教会 itu maunya Tuhan. 是上帝的旨意， Bergereja 我们成为教会 bukan maunya kita. 不是我们的意思， Dialah sang perancang pembentuk gereja. 是上帝所策划的以及建立这个教会。 Dialah inisiator utama. 他是这样的一个开启的人， Bahkan dia bukan hanya mengawalinya. 他不单单是开始了这个教会。 Sejarah gereja 2000 tahun menunjukkan bagaimana Allah yang memelihara gerejanya. 我们看教会历史2000年，上帝怎样眷顾他，怎样保护他的教 Di 会。 tempat-tempat yang orang sudah pikir nggak mungkin, 在许许多多的地方，我们人都感觉到不可能， mustahil, 是不可能的。 begitu ditekan,
受到那么大的压迫、 begitu dianiaya. 逼迫， Tetapi gereja dipelihara Tuhan. 但是这些教会呢，上帝去保守， Allah lah sang empunya gereja itu. 因为教会是属于上帝的， Allah menganugerahkan kita keselamatan 上帝把他的救恩赐给我们， supaya kita boleh bergereja. 让我们可以有过教会的生活。 Gereja adalah rancangan Allah bagi saudara dan saya. 教会是上帝所设计的，是为了你跟我， Sekali lagi saudara, bergereja itu bukan pilihan kita. 所以我们能够过教会的生活，不是我们自己的选择。 Ada orang yang ketika kecewa dengan gereja terus mengatakan aku tidak mau lagi ke gereja. 那有些人他对教会失望、灰心，他就说我不愿意再去教堂。 Seakan-akan gereja itu adalah pilihannya. 看起来好像这个教会呢，是他去教会的生活是他的选择。 Konsep pertama yang tergambar saudaraku adalah Tuhanlah yang menginginkan seseorang itu bergereja. 那么我们刚才分享的第一点就是说，上帝是这个教会的源头。 Yang namanya orang Kristen bukan diberi pilihan, you mau ke gereja apa enggak. 所谓的我们基督徒、我们信徒，不是能够有选择，就是可不可以、要不要、愿意不愿意去教堂。 Tapi ada rencana Tuhan. 但是那是上帝的计 Ada 划， rancangan Tuhan. 是上帝所策划的。 Bahkan dikatakan dalam ayat 10 tadi, pasal yang kedua, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. 第二章的第10节说，上帝要我们活在里面。 Memang gereja khususnya orang-orang di dalamnya tidak sempurna. 是的，所谓教会里面的会员们，我们都不完全。 Tetapi bukan berarti saudaraku itu memberikan kepada kita kesempatan untuk mengesampingkan gereja sebagai maksud Tuhan. 但是那不是成为一个理由或者借口，我们却忽略了教会上帝所策划的教会的目的。 Sebaliknya kita harus mulai bertanya, 但是我们应该这样的去访问： apa yang Tuhan inginkan? 上帝要的是什么？ Pekerjaan baik apa yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya itu? 上帝为我所预备的善功是什么？ Sehingga Tuhan menghadirkan saya di dalam komunitas gereja ini. 以致上帝安排我在这样的一个教会里面生活。 Apa maksud Tuhan? 上帝的旨意是什么呢？ Apa rencana Tuhan? 他所计划的是什么呢？ Sekali lagi saudara, bergereja berbeda dengan pergi ke gereja. 再次强调，我们所教会的生活跟我们去教堂是不一样的。 Bergereja itu mencari dan menemukan maksud Tuhan menempatkan kita di sana. 过教会的生活就是我们寻找上帝的旨意，然后我们把这个旨意施行出来。 Tuhan mengizinkan kita atau menganugerahi kita boleh datang ke tempat ini. 上帝允许我们能够来到这个地方， Bukan sekedar karena rumah kita paling dekat ya ke sini. 不是因为我们家最靠近这个教堂，我们就来这里。 Bukan soal sudah turun temurun ya di sini. Mau 也不 kemana 是因 lagi? 为我们的上一辈也都在这里，我们也接着来这里。 Bukan sekedar di sini yang paling nyaman buat saya. 也不是这个地方对我来讲是最舒适， Tetapi lebih kepada ada rencana Tuhan. 但是乃是有上帝的计划， Ada rancangan Tuhan. 上帝所策划的。 Yang saya harus tahu itu. 我要明白， Dan bukan sekedar tahu. 也不单单只是明白， Saya bisa hidup di dalam. 我能够活在上帝的计划里面。 Yang kedua saudara. 第二点， Gambaran tubuh Kristus. 所谓的耶稣基督的身体， Juga menunjukkan kepada kita gereja dalam keragaman anggotanya. 也告诉我们教会的各个肢体是不一样的。 Nah saudara, inilah kejeniusan Paulus di dalam iluminasi Roh Kudus. 这就是保罗受到圣灵的感动，他如此奇妙的描述。 Penekanan gambaran tubuh Kristus itu karena anggotanya beragam. 所谓的耶稣基督的身体，就是看到我们身体里面有不同的肢体跟功能， Anggotanya ini bermacam-macam. 这些肢体都不同， Bukan satu macam saja. 不单单是一种而已， Ada berbeda-beda. 不一样的。 Nah, saudara, mengapa kok anggotanya ini harus berbeda-beda? 为什么这些肢体不同呢？ Perkumpulan di dalam dunia ini lebih sering dibentuk atas dasar kesamaan. 所以世界的他们那些他们的集团啊，他们那些外面的娱乐，都是靠着相同的兴趣来组织的。 Perkumpulan yang sama hobi misalnya. 比如说他们有个同个爱好的一个集合。 Perkumpulan yang sama latar belakang misalnya. 比如说有些是因为他们有共同的背景而成立了一个
聚会 perkumpulan yang sama tempat lahir misalnya. 或者一个出生的地方，同一个地方出生的人，他们举 Perkumpulan 行一 yang 个聚会 sama-sama dulu pernah sekolah di tempat yang sama. 或者以前在哪个学校毕业的同一个校友会，他们是一个同样的一个出发点。 Tetapi ketika kita berbicara soal gereja, 但是当我们说到教会的时候， gambaran tubuh Kristus selalu mengingatkan kita ada beragam, ada perbedaan yang macam-macam. 那么教会的基督耶稣的身体来提醒我们，这个身体有不一样的肢体。 Dunia menganggap perbedaan adalah kelemahan. 世界如果他们看到不同的东西乃是一个区别，把它看作是个弱点。 Tetapi Alkitab justru menunjukkan perbedaan, keragaman di dalam tubuh Kristus adalah kekuatan. 但是圣经的教导反而就是我们这个肢体有不同的不同的在一起，乃是上帝的所预备的，乃是上帝所就是有这个是一个丰富的上帝所安排的。 Bahkan Paulus menggambarkan membuat kita ini sanggup berdiri teguh di tengah ombang-ambing berbagai macam pengajaran dunia. 也至于保罗这样的描述，让我们这些人如果如此能够站立，不被这个世界的异端被风吹的摇来摇去。 Mengapa bisa demikian? 为什么能够如此呢？ Setidaknya ada dua hal. 最少有2个理由。 Pertama berbicara soal anugerah. 首先，第一个就是恩典。 Perbedaan akan selalu mengingatkan kita tentang anugerah. 如果我们有不同区别，就提醒我们关于这个恩典。 Di dalam anugerah itulah kita mengingat tentang kasih Allah yang besar kepada kita. 在这样恩典里面，提醒我们上帝对我们的爱是如此的浩大。 Anugerah Allah sering lebih sulit dihayati dalam kesamaan-kesamaan. 如果我们大家都一样的时候，我们就不能够感受到上帝的恩典。 Tetapi justru akan lebih mudah ketika kita melihat perbedaan. 但是如果我们彼此不同的话，我们更加能够看出是上帝的恩典。 Andai kata kita semua ini sama, saudara, 如果我们在座每一位都一样的话， kita akan cepat merasa bahwa kita bisa ada di sini karena kesamaan itu. 我们会说我们能够在这里一起聚集，是因为我们都一样的。 Akibatnya kita lupa bahwa kita sebenarnya bisa ada karena anugerah. 于是我们忽略了、忘记我们有今天，我们成为这样的人，是因为上帝的恩典。 Sebaliknya semakin kita berbeda-beda, 反而来说，如果我们越不一样的话， akan semakin memantapkan kita untuk percaya kita bisa ada di sini karena anugerah. 更能够坚固我们的信心，我们能够来到这里，我们这样的人，不同的人，是因为上帝的恩典。 Andaikan gereja itu semuanya orang-orang yang kaya misalnya, 如果比如说教会里面全部都是很富有的人， orang akan tergoda berpikir saya bisa jadi Kristen, bisa jadi anggota gereja karena kaya. 那有人会这么想：我能够成为信徒、成为基督徒，是因为我有钱，我富有。 Kalau semua anggota gereja orang-orang pandai, 如果教会里面会有都是很聪明的人， suatu hari kita akan berpikir kita bisa jadi Kristen, jadi anggota gereja karena pandai. 那么我们会这么想：我们会成为教会里面的成员，是因为我很聪明。 Padahal Paulus sendiri menegaskan kita semua bisa sebagaimana ada karena anugerah. 但是保罗提醒我们，我们有这样的今天这样的一个身份，是因为上帝的恩典。 Di dalam pelayanan Tuhan mengizinkan saya melihat banyak orang, macam-macam orang, saudara. 在我的侍奉里面，上帝允许我认识、见到许许多多的人。 Semakin melihat orang yang berbeda-beda, semakin saya percaya hanya karena anugerah saya bisa percaya. 越看到越多，越认识到那些跟我不同的人，我越感觉到是上帝的恩典。 Ketemu orang yang kok gak ada mirip-miripnya dengan saya. 碰到的人，他们跟我是完全不一样的。 Rambutnya, warna kulitnya, matanya, ngomongnya nggak ada nyambung-nyambungnya. 从头到尾，内面、外面的都跟我完全不一样。 Pertama kita bisa berpikir, 首先我们会想到， saya kok lebih baik dari dia ya. 可能我们想到我会比他好。 Jadi saya kalau bisa jadi Kristen, tapi dia kok juga bisa jadi Kristen. 我能够成为基督徒，那么为什么他也能够成为一个基督徒呢？ Berarti jadi anak Tuhan ini bukan soal baiknya itu. 所以我们会想到，成为一个基督徒不是因为他好，我比他好，或者他比我 Saya bisa sama dengan dia di dalam Kristus. 在主里面我跟他是一样的， Pasti karena anugerah Tuhan. 是因为上帝的恩典。 Kalau saya lihat dia kok lebih baik dari saya, 如果我看到他比我好的话， semakin saya sadar 我越感觉到 bahwa memang karena anugerah 是因为上帝的恩典， saya bisa menjadi anggota tubuh 于 Kristus. 是我成为基督的身体之一。 Yang kedua adalah bertumbuh di dalam kasih. 第二就是在爱里面成长。 Perbedaan keragaman itu
在这样的不一样的一个肢体里面， menantang kita untuk mengasihi. 来挑战我们，来彼此相爱。 Saudara, mengasihi orang yang sama dengan kita itu nggak sulit. 如果我们爱一个跟我们一样的人，我们是不困难的。 Mengasihi orang yang ngomong apapun cocok dengan kita, itu bukan 如 masalah. 果这个人跟我们讲的很投入，我们去爱他、关心他是很容易的。 Mengasihi orang yang kalau bersama-sama itu selalu nyambung dengan kita, wah itu anak kecil juga bisa. 如果跟我们一个谈得很投机，或者有什么爱好一样的话，小孩子都能够彼此相爱。 Tetapi mengasihi orang yang berbeda, 但是如果爱一个跟我们不一样的、 yang lain, 不同的， bahkan yang bertolak belakang, 甚至与我们相反的， yang diskusi apapun, ngomong apapun nggak pernah setuju. 比如说我们跟他谈任何的话题，我们都不能够不能够一起认同。 Di sanalah kasih itu bertumbuh, saudara. 在那样的情况下，我们的爱需要成长出来 Di。sanalah kasih kita ditantang untuk bertumbuh. 我们爱受到挑战，我们要成长起来。 Masihkah kita bisa mengasihi orang yang berbeda? 我们是否还能够爱那些跟我们不一样的？ Masihkah kita bisa mengasihi orang yang selalu mengkritik, nggak sama dengan kita? 所以我们还能够爱那些经常批评我们跟我们不同的人。 Nah, saudara, dalam dua gambaran ini, 这两个图画， anugerah dan mengasihi ini, 上帝的恩典与彼此相爱， inilah saudara yang memungkinkan saudara dan saya itu bertumbuh. 以致我们有这两样的话，让我们能够成长起来。 Paulus memberikan gambaran tentang bertumbuh dalam anugerah. 保罗给我们图画说到，在恩典里面成长。 Dalam sejarah hidup Paulus, semakin dia hidup menjadi orang Kristen, menjadi rasul Tuhan, dia semakin menyadari anugerah, di sana dia semakin bertumbuh. 保罗在他的信徒生命的过程里面，越他感受到上帝的恩典，他就越能够成长起来 Dia。semakin menyadari dia memang bukan yang layak. 他也感觉到自己是不配的。 Mungkin saudara ya, saya bayangin hidup Paulus ya. 我可以这样的来描述一下保罗的生平。 Waktu pertama kali dia bertobat terus mulai melayani, 他第一次悔改他侍奉的时候， dia bandingkan dia dengan rasul-rasul yang lain. 他跟别的使徒们做一个比较 Ya saya memang cabut tuh itu loh ya. 他就觉得他差不多 Pinter lah, cabut tuh 他也 pinter. 很聪明 Juga bisa bikin tenda lumayan. 他也能够制造帐篷。 Tapi kok dibandingin rasul yang lain? 但是跟别的使徒们对比 Saya dulu penganiaya jemaat. 他说我以前是逼迫教会的 Terus dia terus hidup lebih lama lagi. 他就谦卑自己。 Dia semakin berpikir sebenarnya ya, jangankan dibandingin rasul, dibandingin orang Kristen saja saya lebih buruk lagi. 他后来又不敢跟使徒们做个比较，他跟普通的信徒做比较，他也 Saya penganiaya jemaat. 我是一个曾经逼迫教会的人， Terus semakin dia bertumbuh, 那么他就越来越成长， dia semakin menyadari. 他越来越觉悟到， Kalau saya bisa jadi Kristen, 如果我能够成为一个基督徒， kalau Tuhan mau pakai saya, 如果上帝要使用我， itu adalah karena anugerah. 是上帝的恩典。 Surat Timotius yang ditulis di akhir pelayanannya. 提摩太书信是他在他的生活的尾端里面所写的。 Dia berkata, di antara semua orang berdosa, aku ini yang paling berdosa. 他说，在全人类的罪恶里面的人，我是一个罪魁。 Itu sudah yang namanya pertumbuhan. 这就是所谓的一个成长， Semakin sadar anugerah, 越来越觉悟到上帝的恩典， semakin bertumbuh. 越能够成长起来， Di gereja lah itu dimungkinkan. 以致在教会， Karena melihat orang yang berbeda-beda, 在教会能够看到不同的人， semakin sadar anugerah, 能够越来越觉悟到恩 semakin 典， bertumbuh. 越来越成长。 Kalau dia sendirian 如果他自己一个人， atau cuma mau kumpul sama yang sama dengan dia, 或者他只是跟他同样的人来 dia 聚集 sulit 的话， menyadari anugerah. 那么他就不能够感受到是恩典。 Lama-lama dia akan semakin merasa dia bisa percaya karena usahanya, karena sesuatu di dalam dia. 然后变成他觉得是他的努力，或者他自己才因着他自己的能力，所以他能够相信，能够得救。 Tubuh Kristus tadi saya katakan bertumbuh. 所谓的耶稣基督的身体是成长的， Itu sebabnya desainnya adalah dalam keragaman. 因为上帝的策划里面是有不同的肢体。 Seseorang yang datang ke gereja, sungguh-sungguh bergereja, beribadah di dalamnya, 一个人真正想敬拜，来到神的教会里面， dia pasti mengalami pertumbuhan itu. 他一定能够经历这个成长。 Kalau ada orang yang lama di gereja tetapi tidak mengalami pertumbuhan, 如果一个人在教会里很长时间却没有成长的话， mungkin selama ini dia cuma ke gereja, bukan bergereja. 可能他只是来到教堂，但是没有教会的生活。 Dia memang datang dengan rutin.
他是的，每一个星期都来， tetapi dia tidak pernah bergereja. 但是他没有教会的生活， Sehingga pertumbuhan tidak terjadi. 于是这个成长他就没有经历这个成长。 Orang yang lama di gereja tapi tidak mengalami pertumbuhan, 一个人来的教会很长时间却不成长的话， mungkin dia cuma ikut ibadah tetapi bukan bertemu dengan Allah. 他可能参加敬拜而已，但是却没有面对面的与上帝相遇， Tidak heran kalau pertumbuhan itu tidak terjadi. 以致就我们看不到他里面的成长。 Karena ia pun tidak akan pernah menyadari artinya anugerah dan kasih yang agung itu. 因为他从来没有真正的了解上帝神圣的爱以及他的恩典。 Kalau ada orang yang lama di gereja tapi tidak mengalami pertumbuhan, 如果一个人在教会很长时间，他是没有成长的话， mungkin dia cuman aktif, beraktivitas, bukan mengerjakan kehendak Bapa. 他只是很殷勤的做那些所谓的活动，但是没有真正的去爱上帝。 Yesus sendiri mengatakan, 耶稣自己这样说， bukan aktivitas-aktivitas itu, 不是那些的活动， tetapi mengerjakan kehendak Bapa. 但是我们要做上帝的神的旨意。 Saudara, penting bagi kita hari ini untuk mengevaluasi diri kita. 那么今天我们需要检讨我们自己， Dan sebenarnya 而且 inilah proyek penting gereja. 这也是教会很重要的一个事工， Bukan gedung, 不是建筑物， bukan jumlah, 不是数目， tetapi pembangunan tubuh Kristus. 乃是耶稣基督身体，我们要建造这个身体， Pertumbuhan setiap orang kudus. 乃是每一个信徒的成长。 Saudara, kalau saudara membaca ayat yang ke-13, 如果我们念第13节的 sangat 话， kuat sekali menekankan kepastian pertumbuhan itu. 这里面13节就说到，所注重的就是这个肢体的成长。 Paulus mungkin akan menyebutnya proyek pembangunan tubuh Kristus. 保罗就称为这个是一个建造耶稣基督身体的一个工程。 Penekanannya pertumbuhan, saudara. 他所注重的就是这样一个身体会成长。 Paulus memakai istilah sampai kita semua telah mencapai. 这里说到得以长大成人， Jadi pelan-pelan terus bertumbuh sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. 就是慢慢的长大成人，满有基督长成的身量。 Tidak cukup, saudara, Paulus menambahkan kedewasaan penuh. 不单单只到一个所谓的成人， Ada pertumbuhan, tambah dewasa. 乃是一个过程，越来越成长，越来越大。 Tidak cukup, dia tambahin lagi tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 而且有一个目标，就是基督 Semakin hari semakin serupa Kristus. 一天更是耶稣基督。 Inilah pemuridan itu. 这就是我们所谓门徒的 Inilah 培训， discipleship yang Tuhan maksud. 这就是上帝要我们中间所做的门徒的培训。 Saudara, yang menjadi penekanan bagi proyek utama gereja adalah pembangunan tubuh Kristus. 那么教会所注重的就是我们对肢体的塑造，让我们可以成长， Dan itu artinya pemuridan. 那就是借着门徒的培训 Di sanalah pentingnya kelompok kecil, saudara. 所以我们需要小组来培训。 Di dalam kelompok besar kita sulit mempraktekkan yang disebut dengan pertumbuhan itu. 因为在大的组里面，我们很难来实行这个小组的培 Di 训。 dalam kelompok besar orang lebih tergoda untuk hanya beraktivitas tapi tidak ada pertumbuhan. 在这个很多人在一起的时候，我们很容易进入这个想参加那些活动而 Di 已。 dalam kelompok yang kecil kita lebih punya kesempatan untuk membuka diri dan mengenal orang lebih lagi. 那在小组里面，我们能够敞开我们的心胸，彼此来认识了解 Di sanalah kita mengenal anugerah. Di sanalah kita mengenal artinya mengasihi seperti yang saya maksudkan tadi. 那在这里我们就看到是恩典。 Itu sebabnya kelompok kecil sering disebut kelompok tumbuh bersama. 小组就一个小组一起的成长， Artinya di dalamnya ada pertumbuhan bersama-sama. 在小组里面我们能够彼此一起来成长。 Atau yang menyebutnya sebagai cell group. 有人说是一个细胞小组， Kelompok yang hidup, yang dinamis. 这是活的小组， Ada pertumbuhan di 有 dalam. 变动，有成长。 Saya kira gereja harus memang kembali ke dalam proyek ini. 我想教会应该回到这样的一个工程里面。 Gereja tidak pernah dipanggil untuk mengumpulkan orang di gereja. 教会的呼召不是呼召外面的人进入这个教会， Gereja dipanggil untuk mempertumbuhkan orang yang dia sendiri serta-merta akan berkumpul di gereja. 那么教会的呼召就是让人成长，以致有些人他吸引他自己自愿的来到教会。 Yang terakhir,
最后一点， gereja dalam panggilan pelayanannya. 教会呢，它就是我们被呼召来侍奉。 Tubuh Kristus itu digambarkan punya anggota yang beragam, masing-masing punya peran. 这个基督的身体呢，有不同的肢体组合的， Ada karunia-karunia 有 masing-masing. 不同的恩赐，有不同的自己的责任，有不同的角色。 Saudara, saya melihat 3 konsep penting di sana. 这里有3个重要的观点。 Pertama, karena masing-masing anggota itu punya karunia yang berbeda-beda. 首先，每一个肢体有不同的恩赐， Artinya semua bagian harus berbagian. 以至于每一个他属于他自己的一部分，他要呈现出来。 Tidak ada yang bisa mengatakan karena sudah ada dia, tidak perlu saya. 没有一个人说已经有他了就不必要我了。 Karena setiap anggota punya perannya masing-masing. 每一个肢体呢都有不同的他的角色， Setiap peran, setiap anggota, setiap bagian itu harus bertanggung jawab, harus berbagian. 每一个部分呢他要对他自己的角色有责任， Bukan soal besar kecil yang bisa kita lakukan. 不是因为有如何大小来能够做出多大多小的事情， Tetapi selalu ada semangat aku harus berbagian. 但是我们有一个精神，就是我们每一个人，我有我的一份我要做的， Bagi pembangunan tubuh Kristus. 来建立耶稣基督的身体。 Karena aku adalah bagian dari tubuh 因为 Kristus. 在这个身体里面，我是这里面的一个肢体一部分 Memang sering kita menemukan penyakit membandingkan diri dengan orang lain. 啊。很多时候我们有这样的一个毛病，喜欢跟别人做个比较 Wah, dia mah lebih hebat dari 啊， saya. 他是比我更有能力 Dia sajalah, 啊，让他来做吧， saya ndak usah. 我就不愿了。 Saudara, ada bagian kita 弟兄姐妹们，我们有我们的部分， yang Tuhan akan minta 有一 pertanggungjawabannya. 天上帝要我们向他交战， Karena setiap anggota itu berbeda. 因为每一个肢体的不一样的。 Saudara, kalau kita lihat dari tadi penjelasan, 我们刚才看到刚才的解释 penekanannya jelas berbicara soal setiap bagian harus berperan. 啊，所注重的就是每一个肢体呢，他应该要做出他的角色。 Ketika kita berperan itu, 当我们行出我们的角色的时 kita 候， akan semakin diajar Tuhan untuk bertumbuh di dalam Kristus. 那么在我们的角色里面，上帝挑战我们，让我们越来越成长。 Konsep yang kedua, saudara, 第二个观念， panggilan sebagai pelayan. 上帝呼召我们成为服侍的人， Setiap anggota itu punya peran masing-masing dipanggil untuk berbagian dalam pelayanan. 我们有不同的角色，上帝呼召我们，借着不同的角色，我们来服侍，来侍奉。 Istilah yang dipakai Paulus adalah pekerjaan pelayanan. 啊，保罗所用的名词就是服侍的工作。 Artinya setiap anggota itu 啊，意思就是说每一个肢体 dipanggil untuk melayani. 呼召出来，就是为了彼此服侍。 Tidak ada orang Kristen yang dipanggil untuk dilayani. 没有一个基督徒被呼召出来是为了被服侍， Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. 每个基督徒被呼召出来就是为了服侍。 Kita dipanggil bukan untuk menjadi kurios Tuhan. 我们蒙呼召不是成为一个主人， Kita dipanggil untuk menjadi diakonos, doulos, hamba, pelayan. 呼召我们是成为一个仆人，成为一个服侍的人。 Saudara, Tuhan Yesus sebelum berangkat ke Getsemani berdoa lalu ditangkap dan disalibkan. 当主耶稣基督还没有进入客西马尼园，在还没有被抓被上十字架的时候， Mengajarkan hal yang sangat penting bagi murid-murid. 他教导一个非常重要的事情给门徒们， Saudara, dia mencuci kaki muridnya satu persatu. 他为他每一个门徒给他们洗脚。 Saudara, ini bukan sekedar soal romantisme perpisahan. 这不是一个要离别的时候一个演绎， Tetapi Yesus mengajarkan hal yang sangat krusial. 但是耶稣是教导一个非常重要的。 Yohanes pasal 13 Yesus mengatakan kalimat seperti ini, saudara. 约翰福音第13章有这么说： Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. 一个仆人不能够高过他的主人， Seorang utusan tidak lebih tinggi dari dia yang mengutus. 一个被差派出去的人不可能比差派他的人更高。 Nah, saudara, kalau pelajaran ilmu kepemimpinan di luar, 如果我们说到这个，我们学习这个关于领导学 biasanya ajarannya begini, saudara. 平常在领导学里面有这么说： Seorang tuan tidak lebih tinggi dari hambanya. 一个主人不比他的仆人更高， Makanya jangan sombong. 所以你不要太狂妄， Harus jadi pemimpin yang bisa melayani 你要 anak 成 buahnya. 为一个领袖了，能够服侍你的仆人。 Seorang tuan tidak lebih tinggi dari anak buahnya, makanya jangan sombong.
一个主人不比他手下的用人更高，所以你不要太自高自大。 Ajaran itu kita lebih mudah mengerti. 这样的一个教导我们很容易接受。 Sama-sama manusia. 我们都是人， Ya kita tidak boleh sombong. 我们不可以太自高自大。 Tetapi kalimat Tuhan Yesus berbeda. 但是主耶稣基督所教导的不一 Yesus 样。 mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. 主说一个仆人不比他的主人更高。 Kalau kita jadi murid Yesus mungkin kita akan bertanya. 如果我们成为主的门徒，我们可能会问： Ya semua juga tahu namanya hamba tidak lebih tinggi dari 我们都 Tuhan. 知道一个仆人不可能高过他的主人。 Apa sebenarnya maksud Yesus? 那么耶稣的意思是什么呢？ Saudara, ketika ia memberikan teladan itu, 当他在他们中间做出这样的榜样的时候， dia berkata seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. 他说一个仆人不比一个主人更高。 Dia ingin mengatakan, 他的意思是， kalau tuannya saja melakukan hal yang seperti ini, 我做主人的都如此来服侍， siapa engkau? 你是谁？ Siapa kita, saudara? 我们这些人又算得谁呢？ Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari Kristus, bukan? 没有一个人能够比耶稣基督更 Dialah 高更伟大。 kepala gereja. 他是教会的元首， Yang lain hanya anggotanya saja. 来服侍他的身体。 Tidak ada satupun yang dipanggil untuk menjadi kepala kedua, kepala ketiga. 没有一个人被呼召成为第二个、第三个头或者 Semuanya 元首。 dipanggil untuk melayani. 我们这些人被呼召都是为了服侍。 Heran sekali saudaraku, ada gereja-gereja yang pemimpinnya itu kayak menggantikan Kristus. 那奇怪的就是很多教会里面，他们的领导了，好像耶稣基督的替身， Sulit menerima teguran, sulit menerima nasihat. 很不能够接受别人给他的意见，很不能够接受别人给他的这个批评， Bahkan didewa-dewakan oleh anggotanya. 甚至他下面的会友呢，把他看作神一样。 Pemimpin gereja yang seperti ini harus bertobat. 这样的一个教会的领导呢，要悔改， Karena satu-satunya kepala itu adalah Kristus. 因为唯一的首脑，我们的元首就是耶稣基督。 Yang terakhir, 最后 konsep meneladani sang kepala. 就是我们要学习我们头的榜样。 Kepala gereja itu memberikan teladan. 教会的元首给我们榜样， Teladan dalam pelayanan. 在服事里面的榜样。 Saudara, menarik sekali satu bagian di dalam surat Efesus pasal yang kelima. 在以弗所书第5章里面有这样的一件事， Sering dikutip dalam ibadah pemberkatan nikah, saudara. 很多时候在这个婚姻礼拜里面成为祝福的成语。 Paulus mengatakan demikian, 保罗这样说： seorang suami harus mengasihi istrinya 做丈夫的要爱自己的妻子， seperti Kristus mengasihi jemaatnya 就像基督爱教会， dan memberikan nyawanya 把他的身体舍 bagi jemaatnya, 为教会舍命， bagi tubuhnya. 为他的身体而舍命。 Saudara, inilah teladan Kristus. 这是耶稣基督的榜样， Bagi tubuhnya ia memberikan yang terbaik. 为他的身体他献上最好， Ia memberikan tubuhnya, ia memberikan nyawanya 他把他生命献出来， yang terbaik. 最好的。 Apa sekarang yang diberikan oleh tubuhnya, jemaatnya itu? 那么我们这些做身体、做肢体的，我们献上的又是什么 Di 呢？ dalam pelayanan. 在我们的侍奉里面，我们献上的是什么？ Kita belajar gereja adalah tubuh Kristus. 我们学习到教会是耶稣基督的身 Maka 体。 setiap anggota berusaha memberikan yang terbaik. 那每一个肢体呢，我们都彼此努力的把最好的献上， Kepala itu sudah memberikan yang terbaik. 因为我们的元首已经把最好的给我 Maka 们。 semua anggota berusaha untuk memberikan yang terbaik 那我们这些做肢体的，我们也要把最好的献上， bagi pembangunan tubuh Kristus. 来建造耶稣基督的身体。 Saudara, tadi saya menceritakan satu pengalaman. 我跟大家分享一个经验。 Suatu kali saya itu berkhotbah di sebuah gereja yang saya tidak sebutkan namanya atau kotanya, saudara. 有一次我在一个教会里面侍奉， Jadi tidak usah dicari-cari juga, saudara. Nah, satu kali selesai memimpin ibadah yang pertama, saya diajak untuk ke konsistori. 我第一堂崇拜以后讲完道呢，他们邀请我到这个会议室， Ada seorang pengurus yang nemeni saya, kita ngobrol-ngobrol. 有一个教会的执事跟我一起来聊天。 Di tengah ngobrol-ngobrol itu, saudara, ada satu seorang jemaat yang masuk gitu. 在聊天的时候，有一个先生呢，或者他的会友从我们中间走过来。 Nah, ini langsung ngomong sama pengurus gereja itu. 那这位先生呢，直接跟这个执事 Nah, 谈 jadi saya 话。 mendengarkan di sana. 那个时候我也在场，我也听着。 Itu berkata begini. 这位先生呢，后来的这位先生说， Aneh ya, LCD di gereja kita ini kok lain sama di gereja-gereja lain katanya.
怎么这么奇怪？我们这个教会院的这个投影机跟别人的教会投影机都不一样。 Di gereja kita ini LCD-nya kok buram, gereja lain kok jelas katanya. 我们教会院的这个投影机投出来的影看不清楚，很模糊。 Terus pengurus gereja itu 别 menjawab 人的很 begini. 清楚，那么这位教会的执事就 Oh 这 ya 么 itu 说 kita sudah tahu, kita sudah evaluasi katanya. 所以我们已经检查了，我们知道了， Kita mau mesti ganti yang baru. 我们应该换一个更新的。 Nanti kita sekalian mau bangun gereja renovasi ini kita mau ganti baru. 等一下我们要教会我们要修理一下，重新有个修理，然后我们就换一个新 Tapi 的投影 rupanya 机。 Om ini belum puas gitu loh. 但是这位先生，他问的这位先生觉得还不满意 Jadi dia 他的回 teruskan 答 dia bilang mungkin mereknya loh, mungkin mereknya. 他说可能是这个牌子的问题 Apa nggak diperiksakan? 为什么不去检查拿去检查一下？ Pengurus itu ngomong lagi, oh bukan soal merek. Ini memang sudah lama, lampunya waktunya ganti. 教会执事就告诉他，是已经不是因为牌子的问题，是这个机器已经很久了，是已经确实它的灯也是不明亮了。 Terus karena sudah lonceng saudara, jadi kita tuh siap-siap, jadi pembicaranya berhenti. 那个时候要敲钟，可能要开始下一个敬拜呢，我们就准备，所以谈话就到那个。 Nah waktu sedang berbaris mau masuk gereja itu, 当我们正在排队要进入教会敬拜的时 jadi 候， pengurus sudah di depan saya. 那个执事在我前面， Om itu datang lagi. 那位先生又再来， Nah, terus dia ngomong begini 他就这样 sama 说， pengurus itu. 对那个这个执事就这样说， Nanti kalau beli baru, tolong beli yang mereknya. Nah, dia sebutin satu merek, saya 他 enggak 就 ngomong 对他 gini 对 ya. 这个执事说，等一下要买新的话要买这个牌子哈。 Diulang lagi. Jangan lupa ya, kalau beli baru beli yang mereknya. Nah, dia sebutkan mereknya. 他说不要忘记，等一下要买新的话要买这个牌子。 Nah, saudara yang saya mau ceritakan adalah 我想跟大家分享的是， pengurus ini terus noleh kepada saya. 然后这个执事就回头跟我说 Om itu sudah pergi. 那这位先生已经他走了 Jadi pengurus ini ngomongnya sama saya. 这位先生就对我说，这位执事对我说 Nah, ngomongnya kalimat ini. 他说这样说， Dia bilang sama saya begini, 他说 merek itu terlalu bagus buat gereja, Pak. 他说这个牌子给教会是太好了，太好了。 Saya sedih sekali. 我觉得非常的伤心。 Kalau dia bilang merek itu terlalu mahal misalnya, 如果他说这个牌子太贵了， saya mungkin lebih bisa mengerti. 我可能更能够容易理解介绍。 Heran sekali kalimatnya, merek itu terlalu bagus buat gereja. 但是他说的很奇怪，说这个牌子拿来教会院是太好了。 Apakah yang dimaksud itu buat gereja jangan bagus-bagus? 是不是意思说在教会院的不要太好， KW aja. 院那个2等3等次的东西？ Saudara, saya beberapa kali kalau pelayanan keluar mendapati gereja yang kondisinya memprihatinkan. 尤其是我在很多的教会侍奉的时候，看到那些教会非常的贫穷， Tetapi rumah-rumah anggota gereja itu, pengurus gereja itu begitu indah. 但是教会里面的执事支委们，他们的房子住的地方非常的华丽。 Sama sekali saya tidak bermaksud mengatakan tidak boleh punya rumah indah, enggak, saudara. 我的意思不是说我们不可以有一个很华丽的房子， Tetapi Daud itu pernah punya hati yang mengatakan, 但是大卫曾经有这样的一个心愿： bagaimana mungkin aku tinggal di istana 我怎么可能住在这个皇宫里面？ kalau bait Allah itu belum berdiri? 但是上帝的约柜呢，还是在帐幕里面。 Ada hati yang memikirkan gereja. 他有个心去爱教会， Ada hati yang nggak bisa tahan kalau gereja itu belum ada sesuatu yang terbaik di sana. 来为这教会来着想。如果教会没有一个最好的，他就心不能够安定下来。 Saudara, apakah hati kita tidak tergerak? 我们的心难道不受感动吗？ Nehemia menangis ketika diceritain tentang tembok kota Tuhan yang terbengkelai. 当有人向尼西米告诉关于耶路撒冷的城墙毁坏的时候，尼西米在那里哭泣， Ada kecintaan, 有爱心， ada kepedulian 有一个怜悯的 untuk 心， memberikan yang terbaik. 把最好的献上。 Karena Kristus juga telah memberikan yang terbaik 因为基督已经把最好的献上， bagi tubuhnya. 为了我们的身体。 Saya mau mengakhiri dengan sebuah kesaksian. 我用一个见证来结束。 Di sekolah kami di Malang, di Saat, 在我们马兰圣道学院里面， saya 2 kali terlibat dalam panitia pembangunan.
2次我参加这个我们的建校的委员会 Jadi saya tahu persis yang dikerjakan sehingga saya mau bersaksi. 我知道他们做的，以致我能够在这里做见证。 Saudara, banyak orang kalau mengunjungi kampus kami di Malang itu berkata, ini kok mewah sekali. 很多人如果去我们的圣道学院去参观的话，他们会说哇，这个神学院太这个华丽了。 Nah, hari ini saya mau bersaksi. 那在这里，今天我想跟大家分享 Selama pembangunan itu tidak pernah kepikir mau bangun kampus yang mewah. 我们在建新校的过程，从来没有想过要建一个华丽的神学院。 Tidak pernah sekalipun ada terlontar formal informal mau bangun yang wah. 从来没有一次我们想过要建一个非常华丽的一个神学院。 Kami cuma mau bangun dengan 2 kriteria saja. 我们要求只有2点。 Yang pertama itu mau bangun yang lebih besar dari yang sebelumnya. 第一就是想建比以前更大的。 Ya tentu saja yang namanya dulu tidak cukup, sekarang ya tentu 以 bangun 前的 lebih 不 besar. 够，现在要建的当然要更大的， Karena pelayanan lebih banyak 因 lagi. 为想侍奉更多的人。 Yang kedua, 第二， kita mau bangun sesuatu yang tahan lama. 我们也想建造一个能够长久、维持长久的， Yang tidak gampang rusak, yang tidak gampang terus perbaikan terus. 不容易坏掉的。 Nah itu aja ditekankan. 就是我们所注重的就这2点。 Bahkan kita nggak kepikir bagaimana menutup atau berani berpikir tentang hal-hal yang indah-indah dan 我们 seterusnya. 从来也不敢想到另外就是说想到美观什么什么，我们都想到比较实用的。 Tapi saya bersaksi Tuhan itu ajaib. 但是我在这里做见证，就上帝是非常奇妙的。 Setelah waktu sharing dengan banyak orang, 当我们跟很多人分享的时候， banyak yang tergerak. 很多人受到感动。 Tentu saja saudara, kami menerima kebaikan banyak orang 当然，我们得到许多的人爱心的支 yang 持 mencintai Tuhan, 就是上帝所 yang mau memberi yang 引导的 terbaik. 他们把最好的献上 Kami tidak pernah kepikir mau pakai lantai itu marmer misalnya ya. 我们也从来没有想到我们的地砖是用这个花岗石。 Tapi tentu kalau ada orang mau ngasih, masa kita mau tolak? 但是如果有人愿意奉献的话，当然我们也不可能拒绝。 Masa mau bilang jangan, kita maunya cuma plesteran? 不可能说我们不要花岗石，我们只像平常水泥那个铺的。 Itu tidak pernah masuk dalam proposal perencanaan mau bangun begitu. 我们从来没有如此的计划要怎么样的。 Tapi kita tahu ada orang-orang yang hatinya itu mau mencintai Tuhan. 但是我们知道有许多人是爱主的， Nyumbang lantai, nyumbang kayu dan sebagainya. 他们奉献了，比如说地砖他们奉献了木材。 Tugas kita bagaimana menjaganya. 我们的任务就是怎样来保养， Tugas kita bagaimana kita bertanggung jawab. 我们怎样的尽我们的责任。 Dan Tuhan yang menyediakan. 上帝为我们预备， Saudara yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Kita semua melihat teladan Kristus 我们看到基督的榜样， yang memberikan yang terbaik 把最好的献给我们， bagi tubuhnya, 为他的身体他 bagi 献上最好的， gerejanya, 为他的教会 bagi 献上最好的， jemaatnya. 为他的信徒献上最好的。 Bukankah saudara dan saya mestinya meneladani dia? 你跟我岂不应该来学习他的榜样， Sehingga tubuh Kristus 以致耶稣基督的身体， boleh dijalankan dengan pembangunan setiap anggotanya 那么每个肢体因着这个势力，我们能够彼此建立， bagi kemuliaan Tuhan. 能够成长来荣耀他的名。 Kalau setiap orang saudara 如果每一个人 punya kerinduan, 都有这样的渴望， saya percaya bukan soal susah, 我相信 bukan soal yang susah. 不是因为困难的事情， Gereja Tuhan dibangun, 我们教会一定能够成长起来， bertumbuh 能够成长， bagi kemuliaan Tuhan. 为神的荣耀。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Gereja adalah tubuh Kristus. 教会是基督的身体。 Kalau Engkau menempatkan kami di sini ya Tuhan, itu karena rencana rancangan-Mu. 主啊，如果你把我们放在这个地方，是因为你的计划。 Ajar kami bertanya apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. 主啊，让我们向你发问，你要的是什么？ Supaya kami sungguh boleh berbagian di dalam tubuh Kristus ini. 以致我们真正在主的肢体里面有份。 Gereja adalah tubuh Kristus. 教会是你的身体。 Engkau ingin kami bertumbuh ya Tuhan di tempat ini. 主啊，你要我们在这里成长， Dengan semakin menyadari anugerah. 越来越觉悟到你的恩典， Dengan semakin mengusahakan pertumbuhan kasih kami. 让我们的爱也越来越激发出来。
Ya Tuhan, tolong kami untuk bertumbuh. 主啊，帮助我们能够成长。 Gereja adalah tubuh Kristus. 教会是你的身体， Di dalamnya kami perlu berbagian. 主啊，在里面我们需要彼此分享。 Karena itu biarlah kami boleh berbagian ya Tuhan. 主啊，让我们在里面也有份， Besar kecil tidak pernah menjadi perhitungan Tuhan. 大小都可以。 Tetapi Engkau akan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan yang Engkau anugerahkan. 但是有一天你要我们按着你给我们的恩赐来交上我们的责任。 Engkau berkati jemaatmu, gerejamu di tempat ini. 求主你祝福在这里的会友弟兄姐妹， Membangun tubuh Kristus seperti yang Kau inginkan. 来建造你所要的教会， Bukan sekedar berbicara soal gedung. 不单单是一个地点或者 Jumlah orang yang bertambah. 不是因为人数的增加， Tetapi pertumbuhan setiap anggotanya. 但是每个会有属灵生命的成长 Di。dalam pertumbuhan itulah anggota akan berbagian. 主啊，在这样的成长里，每个会友都参与。 Di dalam pertumbuhan itulah gerejamu akan diperluas. 在这样的成长里面，你的国度得到扩张， Dan namamu dimuliakan. 你的名得到荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 愿